Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sedang menonton Proton Online Bumi Putra. Siapa yang duduk rumah landed, tengok video saya sampai habis. Tapi siapa yang duduk rumah kondo, rumah apartmen pun boleh juga. Saya akan bagi tahu patut ataupun tidak anda beli kereta ni. Tapi yang duduk rumah landed, patut sangat anda beli kereta ni untuk kegunaan bandar, untuk jarak yang dekat, untuk isteri-isteri anda ambil anak di sekolah, untuk pergi kerja. Inilah satu-satunya kereta yang sesuai. Sebab apa? Jika anda duduk rumah landed, kos per kilometer akan jadi lebih rendah daripada anda menggunakan kereta ais yang kecil seperti Azia, Beza. Sebenarnya kos pemilikan kereta ni untuk anda jarak dekat memang lagi efisien. Kereta elektrik lebih efisien berbanding kereta petrol, yang mana jika anda duduk di rumah landed yang boleh akses cas di rumah, sangat-sangat patut beli kereta elektrik dah pada masa kini, walaupun harga minyaknya rendah. Sebabkan walaupun kita kira tarif elektrik yang kadar yang paling mahal punya, paling tinggi adalah lebih kurang 1 kilowatt tu adalah dalam 40 sen 1 kilowatt. So bateri kereta ni adalah 40 kilowatt hour yang untuk variant yang tertinggi. Variant yang bawah dia adalah 30 kilowatt hour. So kalikan, simple saja secara kasar, kalau 40 kilowatt kalikan dengan 40 sen, itulah kos anda nak cas kereta ni untuk satu cas yang penuh. Tapi berapa kilometer pula? Bateri full charge yang ini versi yang paling mahal, spek paling tinggi, bateri 40 kWh. Dia punya range WLTP Worldwide Light Vehicle Test Procedure, dia maksudnya 325 km yang boleh dapat. So yang ini tak adalah anda boleh dapat 325 juga. Dia sama juga seperti kereta petrol, yang mana contoh macam Pro 2, Beza ke Azia claim 22 km per liter. Tapi bila anda beli kereta tu, tengok dekat meter, tak akan dapat pun 22 km. 20 km nak dapat bukan main susah lagi kalau anda pandu di bandar. So biasanya yang reality anda boleh dapat 16, 17, 18, 15 km per liter setiap liter minyak. Itu tak sama. Jadi sama juga seperti ini, walaupun dia tulis 325 km, tapi anda takkan dapat 325 km. Jadi kebiasaannya akan dapat 200 lebih sahaja untuk satu cas penuh. 200 lebih tu saya tak boleh bagi nilai angka yang tepat, sebabkan setiap orang pemanduan dia berbeza-beza, dia punya destinasi, dia punya route berbeza-beza. Ada yang banyak traffic light, ada yang banyak duduk dalam kereta tunggu anak sekolah, tunggu anak balik sekolah. Jadinya tak sama setiap orang. Tapi yang pasti 200 lebih per cas akan dapat untuk yang ini. Untuk variant yang paling murah, yang 60,000 tu mungkin harga dia, yang itu bateri kapasiti dia 30 kWh saja. Dia punya WLTP 225. Tapi confirm tak akan dapat 225, dapat 100 lebih. Tapi cukup untuk anda yang duduk rumah landed, yang mana kita bukan nak kena pergi stesen minyak, kita boleh cas di rumah, ataupun nak pergi shopping ke apa, cas di mall. Jadinya untuk anda yang untuk kegunaan yang ambil anak di sekolah, pergi kerja, sangat-sangat sesuai kereta ni. Sebab per kilometer lebih rendah, kos per kilometer untuk travel, untuk itu lebih rendah daripada, ataupun mungkin sama seperti Azia dan Beza. Itu kiraan dia lah. Tapi bagi anda duduk di high rise, kondo ataupun apartmen, flat, kena tunggu sikit. Akan ada satu masa nanti public charger kosnya lebih rendah. Sebab public charger sekarang ni yang murah pun RM1 1 kWh. Yang murah lagi mungkin 80 sen. Tu pun nak kena subscribe dia punya subscription untuk yang charger tu lah. Jadinya untuk high rise, kalau anda nak cuba boleh, cumanya kos per kilometer travel tu tak boleh jimat lagi berbanding yang kereta ais seperti Azia Beza. So kalau anda
hobi anda adalah kereta, boleh cuba sebenarnya. Kereta termurah, EV termurah untuk sekarang lah, tak lama lagi akan dilancarkan. So dia punya saiz ni sebenarnya bersaiz lebih kurang Myvi, ataupun dia boleh dikatakan segmen B lah. Dia lebih besar sikit daripada Proton X50 kalau kita duduk di dalam. Saya tak boleh masuk di dalam, minta maaf. Nanti saya akan buat satu video lagi untuk rumusan di dalam. So kita tengok dia punya saiz tayar. Saiz tayar dia, kita tengok bukan main tebal lagi. Ini kalau bawa di bandar, lalu jalan yang berombak, yang berlubang, sangatlah selesa. 205 60 ni kereta-kereta yang SUV ni kalau ikut kan. Jadi dia dapat menyerap hentak sangat baik. Tak rasa kalau kita duduk di dalam ni, lalu jalan yang tak cantik, memang selesa sangat. Lebih lagi dia punya bunyi, kadar bunyi di dalam tu, kalau kita duduk untuk tunggu-tunggu orang ke apa kan, memang boleh tidur lah tanpa was-was, yang mana tak ada risiko yang kematian semasa tidur di dalam kereta seperti kereta petrol tu. Memang dia ada mod, camping mod lagi, untuk memang tidur di dalam kereta. So siapa nak pergi camping, tak nak camping dengan panas kan, duduklah dalam kereta ni, boleh camping sekali. So yang ini saya tak nak sentuh lebih lanjut, sehingga dia dah keluar dia punya harga, saya akan buat review lagi. So stay tune video saya ni, subscribe dan boleh like, share lah jika bermanfaat. Nak tanya saya tentang EV apa-apa, boleh soal saya. Saya adalah penasihat jualan yang berdaftar dengan Proton, bukannya part time, bukannya broker. So anda boleh soal siasat saya punya punya inilah, saya punya ilmu tentang EV ni. Jadi kalau anda rasa saya ni yakin, boleh advise anda sebaiknya belilah dengan saya. Jika anda tak cukup yakin, belilah dengan orang yang lebih selesa dengan anda. Okey, so itu saja tentang IMAZ 5 setakat ini. Boleh komen di bawah juga nak saya buat video apa tentang IMAZ 5 ini. So terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.